Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huda binti Muhammad Fadil serta rakan saya Kaisara Batrisha binti Muhammad Nazir dan Aisyah binti Johari akan membentangkan mengenai wajarkah hukuman gantung yang dikenakan terhadap pengedar dadah. Okey, baik. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan wajarkah hukuman gantung yang dikenakan terhadap pengedar dadah, suka untuk saya menerangkan terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan dadah itu sendiri. Dadah ini adalah ubatan-ubatan yang diambil secara berlebihan, berlebihan. Atau bahan larangan seperti ganja, heroin, marijuana dan lain-lain. Yang mana bahan-bahan terlarang ini mampu untuk membinasakan orang yang menggunakannya. Sebenarnya nama-nama ataupun jenis-jenis dadah ni sangat banyaklah. Ini adalah antara-antaranya ganja, heroin, marijuana, syabu dan sebagainya. Okey, baik. Itu berkaitan dengan dadah. Apa pula maksud pengedar dadah? Kalau kita dapat sekali kita baca pengedar dadah, kita dapat tahu dah, orang ini adalah mengedar dadah, mengedar bahan larangan tersebut. Jadi pengedar dadah ini adalah pengeluaran dan perdagangan dadah haram. Di mana dadah haram itu adalah bahan-bahan terlarang itulah. Okey, kemudian ini penting. Terdapat pelbagai punca berlakunya pengedar dadah. Apakah punca pengedar dadah ini yang berlaku di Malaysia? Antara punca tersebut ialah hilangnya pekerjaan, yang mana keinginan menjadi kaya, mencari sumber pendapatan, masalah menghadapi masalah kewangan dan lain-lain. Terutamanya kita dapat tahu sekarang ini kan, ketika musim pandemik COVID-19, di mana ramai yang kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber pendapatan dan sebagainya. Jadinya, hal ini dikatakan demikian kerana dadah bukanlah sesuatu yang boleh didapati dengan harga yang murah. Jadi harga dadah itu sendiri sebenarnya mahal. Jadi bila seseorang itu mempunyai masalah kewangan, jadi apabila seseorang itu menjual dadah, mereka akan dapat pulangan yang besar kerana harga dadah bukanlah murah. Seperti RM1, RM2. Tidak. Sebagai contoh, harga 1 kilogram ganja adalah sekitar RM2.8,000 Malaysia. Betapa banyaknya, betapa tingginya nilai dadah itu sendiri. Okey, baik. Pengedar dadah yang berluasa di Malaysia ini telah menimbulkan keresahan semua lapisan masyarakat. Of course lah, semua lapisan masyarakat risau apabila pengedar dadah ini berleluasa di Malaysia, kerana boleh mencemarkan imej negara Malaysia. Kegiatan ini adalah antara penyumbang terhadap segala bentuk jenayah yang berbahaya di Malaysia lah. Seperti apa? Seperti rompak, peras ugut, pembunuhan, hisap dadah, pelacuran dan seumpamanya. Okay. Itu adalah berkaitan dengan dadah dan pengedar dadah. Seterusnya adalah hukuman mati mandatori. Perkara ini berbalik kepada tajuk kami, iaitu wajarkah hukuman gantung yang dikenakan terhadap pengedar dadah. Hukuman mati mandatori ini adalah hukuman yang diperuntukkan oleh undang-undang dan mesti dilaksanakan oleh mahkamah apabila pesalah telah disabitkan dengan kesalahan yang termaktub dalam akta-akta tertentu, tanpa gantian dan pilihan kepada hukuman yang lain. Di mana kat sini kita dapat lihat hukuman mati mandatori tidak boleh digantikan dengan yang lain, hukuman yang lain yang mungkin lebih ringan ataupun penjara seumur hidup dan sebagainya. Tidak boleh digantikan dengan hukuman yang lain. Hukuman bagi pengedar dadah adalah berdasarkan Akta Dadah Berbahaya 1952 melalui Seksyen 39B yang memperuntukkan bahawa tidak ada seorang pun boleh mengedar dadah berbahaya atau menawarkan untuk mengedar dadah berbahaya.
Di mana di situ menurut bekas Timbalan Menteri Pertahanan YB Liu Chin Tong, terdapat 73% banduan akhir yang melibatkan kesalahan berkaitan dadah. Malaysia adalah antara 56 buah negara yang menjalankan hukuman mati. Kaedah pelaksanaan hukuman mati mandatori di Malaysia ini adalah menerusi teknik gantung, iaitu hukuman gantung lah, hukuman mati. Walau bagaimanapun, pesalah boleh membuat rayuan ke atas hukuman yang dikenakan. Boleh hukuman mati ini tidak dilaksanakan. Tetapi sekiranya jika pesalah menerima pengampunan oleh Yang di-Pertuan Agong atau Sultan atau Yang di-Pertua Negeri dengan nasihat lembaga pengampunan, maka hukuman mati mandatori tidak akan dilaksanakan. Itu jelas satu-satunya cara sekiranya hukuman mati itu tidak dilaksanakan. Kita tidak boleh menggantikan hukuman mati dengan gantian-gantian lain. Tetapi sekiranya mendapat pengampunan daripada Yang di-Pertua Agong atau Sultan atau Yang di-Pertua Negeri, maka hukuman mati mandatori itu tidak dilaksanakan. Okey, baik. Kemudian persoalan muncul, sebenarnya timbul isu berkenaan dengan pemansuhan hukuman mati. Sebenarnya isu ini sudah lama dibahaskan. Tetapi sehingga kini tidak ada lagi kata putuslah untuk memansuhkan hukuman mati. Maka hukuman mati di Malaysia sehingga kini berjalan seperti biasa. Timbul persoalan pemansuhan hukuman mati mandatori dan merancang menggantikannya dengan penjara seumur hidup. Isu pemansuhan atau moratorium itu adalah penangguhan. Ini sudah lama dibahaskan sebenarnya oleh NGO dan badan-badan seperti Persatuan Hak Asasi Manusia HAKAM, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia SUHAKAM, Majlis Peguam, Lawyers for Liberty dan Amnesty International. Namun demikian, sehingga hari ini seperti yang saya katakan, sehingga hari ini masih tidak ada kata putus yang mengisytiharkan bahawa hukuman mati mandatori ini dimansuhkan maupun moratorium. Tidak ada kata putus. Kerana sekiranya pemansuhan ini berlaku, sudah semestinya isu-isu kebelakangan ini yang melibatkan pengedar dadah dan isu-isu yang melibatkan pengedar dadah dan dikenakan hukuman mati, sekiranya isu pemansuhan ini berjalan, tidaklah pengedar dadah itu dikenakan hukuman mati. Sebegitu. Oleh itu, hukuman ini masih dijalankan di Malaysia sehinggalah tahun ini. Jadinya itu sahaja untuk bahagian saya serahkan kepada sahabat saya. Ibu tunggal kepada 9 orang anak telah dijatuhkan hukuman mati mandatori pada 16 Oktober 2021 di Mahkamah Tinggi Tawau, Sabah selepas didapati bersalah memiliki dan mengedar dadah 3 tahun yang lalu. Hakim Mahkamah Tinggi Alwi Abdul Wahab menjatuhkan hukuman itu terhadap Hairun Jalmani 55 selepas mendapati pendakwaan mewujudkan kes prima facie manakala pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah. Tertuduh yang juga seorang penjual ikan didakwa kerana memiliki dadah jenis syabu seberat 113.9 gram di sebuah rumah tidak bernombor di Kampung Pangkalan Wakuba, Batu 15, Jalan Apas, Tawau pada 10 Januari 2018. Sehubungan dengan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman mati mandatori atau penjara seumur hidup jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa
Pendakwa Raya Muhammad Ali Imran manakala tertuduh diwakili Peguam Darmin Acho. Sepanjang prosiding pendakwaan, pihak pendakwa menampilkan 4 saksi manakala pihak pembelaan menampilkan 2 saksi termasuk tertuduh sendiri. Apapun diharapkan kejadian ini boleh dijadikan iktibar buat seluruh rakyat Malaysia. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai isu dan permasalahan bagi tajuk wajarkah hukuman gantung dikenakan ke atas pengedar dadah. Seperti mana yang telah kita lihat bahawa telah terdapat banyak isu di luar sana yang berlaku melibatkan kepada pengedar dadah. Ini akan memberi kesan kepada peningkatan gejala-gejala jenayah dan sosial yang akan mengancam keamanan bagi sesebuah negara akibat daripada kegiatan tersebut. Mengedar bahan terlarang seperti dadah dan juga jenis-jenisnya lebih daripada 15 gram boleh disabit atas kesalahan Akta 39P Kurungan 1 Kurungan A Akta Dadah Berbahaya tahun 1952. Pada tahun 2021, telah terdapat satu isu di mana seorang ibu tunggal telah dikenakan hukuman mati mandatori kerana telah mengedar dadah jenis syabu seberat 113.9 gram kerana ingin menyara ke-9 orang anak-anaknya. Itu sahaja daripada saya. Pembentangan yang seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Hukum mengedar dadah menurut pandangan syarak, Islam mengharamkan suatu urusan jual beli berkaitan dengan perkara yang haram. Maka mengedar dan membekalkan dadah bagi tujuan penagihan, pengambilan untuk berhayat, memabukkan dan membinasakan adalah haram berdasarkan larangan jual beli arak. Kerana matlamatnya haram, maka wasilahnya juga haram. Menurut pendapat Imam Abu Daud pula, sekiranya seseorang memberi racun kepada orang lain tanpa pengetahuannya, maka dianggap membunuh dengan sengaja jika racun itu pada kebiasaannya menyebabkan kematian. Akan tetapi, jika kebiasaannya ia tidak mengakibatkan kematian, ia boleh dikira membunuh kuasi intentional, iaitu syibhil amad. Maka pengedar dadah tidak terlepas daripada kesalahan jenayah kerana telah mendatangkan mudarat yang menyebabkan kematian. Di samping itu juga, ia menimbulkan keresahan dan mengancam keselamatan masyarakat serta penyumbang terhadap segala bentuk jenayah yang berbahaya. Seksyen 39B dari Akta memperuntukkan tiada seorang pun boleh bagi pihaknya atau bagi pihak mana-mana orang lain sama ada atau tidak orang lain itu berada di Malaysia. Yang pertama, mengedar dadah berbahaya. Yang kedua, menawar untuk mengedar dadah berbahaya. Dan yang ketiga, melakukan atau menawar atau melakukan sesuatu perbuatan sebagai persediaan untuk pengedaran dadah berbahaya. Menurut apa yang termaktub dalam Law Book Service, mana-mana orang lain yang melanggar mana-mana subsection 1 adalah melakukan satu kesalahan terhadap akta ini dan jika disabitkan kesalahan hendaklah dijatuhkan hukuman mati mandatori. Hukuman mati mandatori menurut perspektif Islam. Sistem hukuman mati mandatori yang diamalkan oleh undang-undang moden pada hari ini adalah hampir sama dengan undang-undang hudud yang menekankan konsep kemestian pelaksanaan tanpa pilihan. Ini kerana kebanyakan ulama mengaitkan kesalahan mengedar dadah dengan kesalahan hirabah berdasarkan dalil daripada Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Maksud firman Allah, sesungguhnya balasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta melakukan kerosakan di muka bumi ialah mereka hendaklah dibunuh dan disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang atau dibuang negeri. Hukuman itu adalah suatu penghinaan di dunia bagi mereka dan di akhirat kelak mereka mendapat azab yang dahsyat. Hukuman mati mandatori yang diamalkan di Malaysia menyamai hudud dari segi ketegasan dan kemestian menjatuhkan hukuman yang sama berat kepada pesalah yang telah disabitkan kesalahannya. Akan tetapi, tertuduh berhak untuk mempertikaikan keterangan sama ada saksi atau bahan bukti yang digunakan untuk mensabitkan kesalahannya. Hal ini kerana hak untuk merayu daripada dijatuhkan hukuman ini dibolehkan dalam kesalahan takzir. Oleh itu, sebagai kesimpulannya, hukuman mati mandatori dari segi hukuman berdasarkan hukum hudud, manakala dari segi rayuan berdasarkan hukuman takzir. Poin yang terakhir bagi tajuk ini adalah cadangan penyelesaian. Cadangan penyelesaian yang pertama adalah merujuk kepada individu.
di mana mereka perlulah mencari pekerjaan yang halal seperti pekerjaan kilang, penjualan produk, penyediaan perkhidmatan dan sebagainya lagi. Yang seterusnya, bagi yang kedua, merujuk kepada masyarakat, mereka perlulah membantu kerajaan dalam membanteras kegiatan jenayah pengedaran dadah. Jika terdapatnya kegiatan pengedaran dadah di tempat mereka, mereka perlulah memberitahu kepada kerajaan dengan secepat yang mungkin untuk kerajaan mengambil tindakan daripada kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah merujuk kepada penghulu atau ketua kampung, di mana mereka perlulah melaksanakan tinjauan berkala untuk mengetahui keadaan setempat. Seterusnya, mereka juga hendaklah menyenaraikan nama rakyat setempat yang memerlukan bantuan untuk diambil tindakan. Maka, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.